Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan melangkah berkaitan dengan bilik telekom. Bilik telekom biasanya di Malaysia akan menyimpan termination untuk telefon dan juga fiber optik lah. Fiber optik untuk internet dan telefon untuk telefon lah. Copper kan. Jadi bilik telekom ini mestilah bilik yang khas, ya. Bilik ni mestilah berkunci. Ini ciri-ciri untuk bilik telekom lah. Ia menempatkan peralatan rangkaian untuk pembekal perkhidmatan atau internet provider di tempat yang kita nak letak termination unit tu nanti. Mesti ada ruang kosong lah. Paling kecil 750 mm di sekitar peralatan tu lah, supaya senang nak buat kerja. Bilik telekom ni mesti ditempatkan di tingkat G lah, tingkat yang bawah sekali lah. Jangan letak di basement, letak di tingkat G. Sambung bilik telekom mesti bersambung ke manhole dan juga bersambung ke bilik server lah. Tiada sambungan-sambungan pipe air ke pipe kumbahan lah, benda-benda yang basah tak boleh ada sambungan dalam ke bilik telekom. Lalu lampu kenderaan mesti ada lah satu. Kemudian mesti ada lampu untuk memudahkan kerja lah. Jadi keluasan bilik telekom. Keluasan bilik telekom yang perlu untuk apartmen yang kurang daripada 6 tingkat, keluasan 4x4x3 meter. Kemudian untuk yang sehingga 16 tingkat, bilik telekom perlu mempunyai keluasan 5x4x3 meter. Dan jika lebih 16 tingkat, bilik telekom perlu berkeluasan 7x4 meter x 3 meter. Untuk rumah kos rendah, kalau kurang 6 tingkat, keluasan bilik telekom 3x4x3 meter. Untuk 16 tingkat sehingga 16 tingkat 4x4x3 meter, dan kalau lebih 16 tingkat 5x4x3 meter. Untuk pejabat, jika pejabat tuan-tuan buat pejabat baru yang berkeluasan 6,000 meter persegi, jadi perlu ada bilik telekom berkeluasan 4x3x3 meter. Untuk pejabat 6,000 hingga 20,000 meter persegi, perlu ada bilik telekom 4x4x3 meter. Untuk 20,000 ke 60,000 meter persegi, perlu bilik telekom berkeluasan 5x5x3 meter. Dan juga untuk keluasan pejabat yang melebihi 60,000 meter persegi, jadi bilik telekom perlu berkeluasan 7x6 meter x 3 meter. Keperluan elektrikal untuk bilik telekom, mesti ada sumber kuasa. Jika di Malaysia ni 240 volt. Kemudian mesti menggunakan TPN metal clad DB untuk 20 amp. Earth leakage circuit breaker ataupun ELCB. Ada automatic restoration system. Kemudian surge protection system. Kemudian 20 amp way main circuit breaker MCB, kalau bangunan yang lebih 6 tingkat lah. Kemudian ada sambungan sumber kuasa ke generator lah. Yang ni jika boleh lah, kalau ada generator. Biasanya bangunan besar ni ada generator. Keperluan-keperluan lain, lampu tadi mesti sekurang-kurangnya, bukan sekurang-kurangnya 300 lumen keterangan tu. Kemudian mesti ada grounding system, dan grounding cable minimum 70 mm. Ini adalah gambar untuk grounding cable. Setiap rack yang ada dalam bilik telekom tu perlu disambungkan ke ground. Contoh ni, ground ada 70 mm punya kabel. Kemudian untuk suhu bilik, humidity, ini kelembapan 30-50% humidity. Suhu tak lebih 30 darjah Celsius, dan ada ventilation fan lah. Tapi biasanya ventilation fan tak ada lah dalam bilik telekom ni. Kawalan, untuk segi kawalan
Pintu boleh ada satu saja, ventilation fan boleh ada satu saja, dan juga mesti ada laluan cabling lah. Kemudian dinding mesti solid dan juga mesti bebas kawasan banjir. Jika berlaku juga banjir nak buat macam mana kan. Tapi boleh dibuat supaya bilik tu biasanya tingkat G kawasan banjir lah. Tapi kalau buat off pejabat, lebih-lebih lagi pejabat kerajaan, jauhkanlah dari kawasan banjir. Untuk keselamatan, bilik telekom ni mesti dah sentiasa dikunci. Sebab ada peralatan dalam tu. Kemudian kalau tak kunci jadi macam cerita James Bond orang boleh masuk yang tu, tap data, curi internet dari situ kan. Kemudian tak ada tangkai air lah di situ, tiada sambungan pipe yang berkaitan dengan air lah. Kemudian kena sediakan alat pemadam api dalam tu. Lampu kecemasan perlu ada. Kemudian alat pengesan api atau suhu. Dan juga pintu tadi dah berkunci kan. Pintu tu mestilah pintu rintangan api lah yang boleh tahan api.